Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Hari ini 28 November 2023. Salam Kemaman untuk Kemaman. Kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam Berita 5 at 5. Ketua Wanita Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Norainie Ahmad mempersoalkan komitmen kerja dan masa calon PAS yang juga Menteri Besar Terengganu dan Ahli Dewan Undangan Negeri Ru Rendang yang mungkin hanya mampu singgah sebentar sahaja di Kemaman jika diberi peluang menjadi ahli parlimen di kawasan itu. Beliau yang juga ahli Parlimen Parit Sulong itu berkata calon yang paling layak mewakili rakyat Kemaman adalah calon Barisan Nasional Jurnal Besar Tan Sri Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor, kerana selain anak tempatan, bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia itu juga sering turun dan fokus ke akar umbi. Katanya ini berbeza dengan calon pihak lawan yang pastinya kurang fokus atas faktor banyak tanggungjawab yang perlu dipikul seperti mengurus negeri selain bukan orang Kemaman. Berhubung dengan gerak kerja dalam Pelan Raya Kecil Kemaman ini, Norainie berkata wanita UMNO seperti kebiasaannya melakukan gerak kerja kempen rumah ke rumah untuk meraih undi bersama wanita tempatan dan negeri-negeri angkat. Begitu juga pelimpatan daripada rakan-rakan parti dalam kerajaan perpaduan yang turun membantu bagi memastikan gerak kerja kempen calon Barisan Nasional berjalan dengan lancar. PAS sengaja menukar calon mereka pada Pelan Raya Kecil Parlimen Kemaman dan menukarkan kepada Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar disebabkan melihat calon Barisan Nasional yang diketengahkan mempunyai potensi besar dan pengaruh tersendiri di kawasan ini. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail berkata ianya sedikit sebanyak memperlihatkan kegusaran PAS sehingga terpaksa meletakkan Menteri Besar Terengganu itu bagi memanfaatkan kedudukan dan jawatan tersebut. Beliau berkata demikian selepas program ramah mesra bersama pengundi di Pusat Daerah Mengundi Kuala Kemaman dicukai semalam. Dalam pada itu, Wan Rusdi yang juga pengurusi Badan Pembangunan UMNO Negeri Pahang menempelak kenyataan pemimpin PAS yang mengaitkan bahawa UMNO dan Barisan Nasional ketandusan calon sehingga terpaksa meletakkan bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jurnal Besar Tan Sri Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor sebagai calon. Jelas beliau sebaliknya ianya adalah sebahagian daripada strategi Barisan Nasional untuk melakukan pembaharuan pada Pelan Raya Kecil kali ini. Mengulas lanjut berkenaan pelaksanaan gerak kerja kempen di Kemaman, beliau berkata jadwal parti melaksanakan tugasan mereka dengan baik, terutamanya dalam mendekati pengundi-pengundi. Ketua Perangan UMNO Negeri Pahang Fazli Muhammad Kamal menyifatkan calon Barisan Nasional Tan Sri Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor sebagai mempunyai ketokohan tersendiri sebagai seorang pemimpin. Bercerita pengalamannya yang pernah bersama dengan bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia di Kementerian Pertahanan pada 2014 hingga 2018, beliau berkata Raja Muhammad Effendi cukup disenangi kerana sifatnya yang prihatin dengan kebajikan wajah kerja badan beruniform itu. Beliau berkata Raja Muhammad Effendi seorang yang tegas dan berwawasan sangat merendah diri walaupun bukannya orang kelima terpenting dalam negara dengan jawatan tertinggi ketika itu. Beliau berkata demikian ketika ditemui mengiringi Naib Presiden UMNO Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail pada program ramah mesra bersama pundi di Pusat Daerah Mengundi Kuala Kemaman dicukai semalam. Fazli yang juga Esko Kerajaan Negeri Pahang merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Dong berharap pundi di sini memilih Raja Muhammad Effendi sebagai wakil rakyat mereka, sedangkan beliau merupakan anak jati Kemaman. Pelan Raya Kecil Parlimen Kemaman dikatakan agak unik apabila pengundian awal yang ditetapkan hari ini hanya melibatkan 3 pengundi. Tiga pengundi yang merupakan pasangan tentera itu akan menunaikan hak mereka di pusat mengundi Balai Polis Kijal di sini bermula 8 pagi tadi sehingga 12 tengah hari nanti. Sebelum ini, selain 3 pengundi itu, SPR mengumumkan pengundian awal bagi PRK itu akan membabitkan seramai 387 anggota Polis Diraja Malaysia dan 6 anggota tentera. Bagaimanapun, Ketua Polis Terengganu Datuk Mazli Mazlan berkata kesemua mereka telah diarahkan
mengundi secara pos bagi memberi tumpuan kepada kerja-kerja melamat dan bertugas pada musim banjir. Pengarah Meteorologi Terengganu, Rosi Zakaria berkata, cuaca di kawasan Parlimen Kemaman hari ini diramalkan hujan berterusan bermula pagi hingga petang nanti. PIK Kemaman yang ditetapkan 2 Disember ini sebagai hari mengundi menyaksikan pertembungan 1 lawan 1 yang akan melibatkan 141,790 pengundi termasuk pengundi pos dan awal. Ahli Parlimen Titiwangsa, Datuk Seri Johari Abdul Ghani mencadangkan agar kerajaan memberikan cash transfer kepada golongan sasaran khususnya kepada kelompok B40 bagi mengelakkan ketirisan harga minyak masak paket. Jelasnya, beliau bersetuju dengan soal pagihan minyak masak paket pada ketika ini. Namun beranggapan lebih baik sekiranya kerajaan memberi tumpuan kepada isi rumah tegar yang dianggarkan berjumlah 3.2 juta orang. Menurutnya, subsidi bersasar tidak berlaku pada ketika ini kerana masih tiada lagi pengawalan harga untuk bekalan barangan asas ini. Mengulas lanjut, sekiranya cash transfer ini dikuatkuasakan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup boleh menjimatkan kos. Sementara itu, Timbalan Menteri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Fuzia Salim menjawab soalan yang dibangkitkan dan memaklumkan bahawa penyasaran subsidi akan bermula pada tahun hadapan bagi mengelakkan sebarang ketirisan berlaku. Beliau berkata, penyasaran subsidi termasuk minyak masak paket dan diesel bagi mengelakkan sebarang ketirisan terutamanya golongan B40 dan sebahagian daripada M40 yang dianggarkan berjumlah 50 juta isi rumah. Sekian sahaja daripada saya, Adibah Ahmad. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang. 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Salam Kemamang untuk Kemamang.